Kisah ini diambil dari sebuah laman web yang dikongsikan oleh seseorang yang menggunakan ID Manjaret yang mengisahkan pengalaman misteri yang dilaluinya sewaktu masih bersekolah. Kisah ini berlaku ketika saya baru tahun 2 di sekolah rendah. Sewaktu pulang sekolah, tiap-tiap hari saya jalan kaki ke sekolah yang berjarak dalam 1.5 kilometer. Dulu kampung saya tak maju macam sekarang. Ada kawasan yang masih belum ada bekalan air paip. Jadi, mereka akan cuci baju dengan mengambil air dari satu paip awam yang disediakan di tepi jalan. Untuk pulang ke rumah, saya kena lalu lintasan kereta api dan kawasan perkuburan. Biasanya saya akan pergi ke pos guard railway dan dia akan lintaskan saya ke seberang jalan. Di seberang jalan itu pula ada kawasan perkuburan dan kawasan itu di atas bukit. Mak saya pernah berpesan jika lalu kubur di situ kena bagi salam, dan kalau ada yang menjawab salam saya tu, jangan toleh, diam je sambil jalan. Jadi hari-hari saya buat macam tu. Memang saya ni penakut walaupun siang hari. Satu hari tu saya kurang sihat, badan dah panas dan saya demam. Cuaca pula panas terik, tapi saya gagahkan juga berjalan untuk pulang ke rumah. Waktu tu saya dah mula jalan terhuyung-hayang sebab kepala dah berpinar. Sampai di pos guard railway, saya dapat berteduh sambil memikirkan yang mak tunggu saya depan rumah lepas dilintaskan jalan. Sampai di rumah boleh minum, mandi, baring dan makan. Maka saya teruskan perjalanan sehingga sampai di kawasan kubur. Saya dah tak boleh berjalan. Saya nampak tanah seolah-olah beralun dan saya jatuh terduduk. Kemudian ada suara menegur, "Assalamualaikum nak, bangun." Seorang tua berjubah putih, berjanggut putih panjang. Dia bangunkan dan pimpin tangan saya ke tepi bukit. Di situ redup sebab terlindung dari matahari dan ada satu batu besar. "Duduk situ," kata orang tua itu lagi. Saya cuba memandang ke arahnya, tapi saya tak boleh nak nampak muka dia. Macam bercahaya dan silau, seperti kita cuba untuk tengok matahari. Masa tu saya tak fikir apa pun. Di sebelah saya duduk tu ada mata air dan jernih. Tak tahu pula di situ ada mata air padahal hari-hari lalu. Orang tua tu ambil air dengan tangan dia dan sapu pada muka saya. Rasa sejuk dan nyaman. Hilang rasa panas badan sebab demam tadi. Dia menceduk air beberapa kali dengan tangan dan siram atas kepala saya. Waktu tu saya boleh diam je. "Dah, pergi ambil air tu, selawat dan cuci muka ya," katanya. Saya bangun dan duduk mencangkung di tepi mata air dan buat seperti mana yang orang tua tu suruh. Selesai melakukannya dan saya bangun serta pusing. Saya dapati orang tua tu sudah tiada di situ. Saya angkat beg dan terus jalan laju-laju. Sampai di depan rumah, mak tanya, "Kenapa lambat? Kenapa basah-basah ni? Main air paip tepi jalan tu kan?" Saya menjawab tak dan ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Tapi sayang, mak saya tak percaya. Dia tetap fikir saya main air paip. Saya tetap pertahankan cerita saya dan sudahnya mak saya kata, "Jangan cerita lagi pasal ni, dia tak mahu dengar." Keesokannya tak sekolah sebab hari Sabtu dan Ahad. Tak sabar betul saya tunggu hari Isnin. Dah hari Isnin pergi sekolah. Kat sekolah pula tak sabar nak balik. Harap-harap dapat jumpa balik orang tua tu dan ucapkan terima kasih serta tanya nama dan rumah kat mana. Kalau dia kenal mak, bolehlah bagi tahu supaya mak tak anggap saya bohong. Sampai kat tepi bukit tu, saya tak nampak pula ada mata air atau batu besar. Saya cuba jalan ke hulu dan ke hilir. Memang tiada. Perkara tu menjadi misteri kepada saya sampailah bila saya dah besar. Kebetulan saya bawa mak ziarah kubur arwah Mak Long yang dikebumikan di situ. Kemudian saya bertanya kepada mak saya, "Mak ingat tak dulu orang kecil-kecil balik sekolah baju basah-basah?" Saya ceritakan semula kisah tu yang memang segar dalam ingatan saya sampai sekarang. Pada mulanya mak hanya diam. Tak lama lepas tu mak jawab, "Mak tahu dulu pun nenek pernah jumpa orang tua tu masa nenek pergi kutip duit rumah sewa. Nenek pergi hitam pensan kat situ juga. Tapi masa tu kalau mak cerita pada kau nanti, takut kau tak nak pergi sekolah pula." Akhirnya siapa orang tua tu sebenarnya tiada siapa pun yang mengetahuinya.